Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu yang indah, yang damai. Kat sini semalam hujan, jadi pagi ni dia sejuk sikit lah. So Kak Man nak pergi sekolah ni, sarapan dulu sikit sekejap dengan minum air seperti air halia yang buang angin, daun sena yang bantu penghadaman. Lepas tu ada madu ni yang memang bagus untuk penawar untuk perut. Okey. Sambil-sambil tu tergerak hatilah hari ni nak sharing tentang dua amalan untuk kita ni sebagai anak untuk hadiahkan kepada mak ayah yang sudah meninggal dunia. Macam Kak Man ni, ibu mak alhamdulillah masih ada. Arwah ayah, arwah pak tu dah meninggal dalam tahun 2018 akibat kanser limfoma. Okey, so kita ni sebagai anak, apa amalan yang boleh kita hadiahkan untuk mak ayah kita yang sudah meninggal dunia, kan? Kalau sebelum ni mungkin sementara dia hidup kita boleh berbakti kepada mereka, kita boleh bagi duit belanja, kita boleh bahagikan, kita boleh bagi apa yang dia nak, kita boleh tolong berbakti, bagi manfaat kepada mak, kan? Tapi bila mak ayah kita dah sudah meninggal dunia ni, apa yang boleh kita buat untuk meneruskan, untuk memberi senyuman, memberi kebahagiaan kepada mak ayah kita walaupun dah tak hidup lagi dekat dunia ni. Okey. Yang pertama ialah sedekah. Yang sedekah ni ada dua. Sedekah ni ada dua. Yang pertama ni sedekah dalam bentuk duit lah. Bentuk duit. Kita kalau sebelum ni masa dihidup kita bagi duit belanja, kan? Contoh dapat gaji, kita ambil barakah barokah tu kita bagi pada mak ayah kita, seorang 100 ke, seorang 200 ke, kan, ikut kemampuan lah. Tapi bila dah tak ada ni, kita masih boleh meneruskan tradisi, masih boleh meneruskan kita punya nak bagi duit pada mak ayah kita walaupun dia dah tak ada. Contoh macam Kak Man ni, arwah pak dah tak ada, tapi masih meneruskan bagi duit belanja tu, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain maksudnya, contoh setiap bulan kita bagi 100, kan? 100 tu kita sedekahkan kepada rumah anak yatim, kepada madrasah-madrasah yang sedang dalam pembinaan, kepada masjid-masjid, kepada orang miskin, orang susah, kan? Jadi maknanya duit yang kita bagi tu, sedekah yang kita bagi tu, kita niatkan pahalanya kepada arwah ayah, arwah mak kita. Contohlah, kan, ya Allah, aku sedekahkan pahala ini kepada arwah ayahku. Semoga roh ayahku tenang di sana. Aku sedekahkan, aku mengharapkan pahala ini sampai kepada arwah ayah dan makku, kan, contoh. Kemudian kalau macam baca Quran, itu daripada segi duit lah. Kita daripada segi duit kita bantu, kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan, dan pahalanya tu, Waalaikumsalam Aizah, selamat pagi. Sibuk hari ni. Pahala yang kita sediakan, pahala yang kita bagi kepada sedekah yang kita bagi kepada masjid, kepada pusat-pusat tahfiz tu, pahalanya yang berpanjangan. Sebab kalau contoh kita bagi sedekah kepada kita bagi sedekah kepada madrasah, contoh madrasah tu dalam pembinaan, kan. Jadi duit tu digunakan untuk mungkin juga digunakan untuk sekeping batu bata, ataupun untuk atap tu yang melindungi yang daripada hujan, daripada panas, anak-anak tahfiz nak membaca Al-Quran, kan. Anak-anak tahfiz dapat berteduh. Selagi mana madrasah itu digunakan, selagi mana pusat-pusat pengajian itu digunakan, maksudnya pahala itu berpanjangan untuk mak ayah kita yang sudah tak ada. Jadinya selagi mana digunakan, mungkin juga digunakan untuk membeli Al-Quran. Selagi mana digunakan Al-Quran tu, selagi itulah mak ayah kita mendapat pahala yang mengalir, sentiasa mengalir, sentiasa menerima kiriman pahala daripada anak-anak. Itu daripada segi duit. Okey, yang kedua daripada segi doa. Doa iaitu setiap kali kita solat. Okey, setiap kali kita solat, sebelum kita mengangkat tangan untuk rezeki kita, untuk rezeki keturunan kita, untuk kesihatan tubuh badan kita, kita doakan dulu kesejahteraan kepada mak ayah kita. Doanya yang sama itulah, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku sejak aku masih kecil. Masya Allah, kalau kita ni yang ada anak kecil ni, macam mana sayangnya, kan. Kalau nyamuk sikit, nyamuk gigit pun kau boleh nak kejar nyamuk tu. Kalau dia demam tu, kita rasa anak kita sakit tu, kalau itu kita rasa macam nak pindahkan sakit tu pada anak kita. Itulah naluri seorang mak ayah yang menjaga anak yang masih kecil, ditatangnya, kan. Sebab itulah kita berdoakan supaya Allah mengasihi mak ayah kita tu sebagaimana mereka mengasihani kita sewaktu masih kecil. Kan, sedekahkan doa, semoga
sentiasa sedekahkan doa semoga diangkat daripada siksaan kubur, diberikan nikmat-nikmat kubur. Siksaan kubur tu itulah antara siksaan kubur tu, digelapkan kuburnya, disempitkan kuburnya daripada, dan didatangi oleh binatang-binatang yang berbisa. Kan, kalau nikmat-nikmat kubur tu umpamanya diberikan nikmat-nikmat kubur, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan umpama berada di taman-taman syurga. Kan, kita doakan mak ayah kita tu yang dah tak ada tu rasa tenang dekat sana. Kan, itu doa. Setiap kali solat, 5 kali kita solat tu jangan lupa untuk mengiringkan doa kita, iringkan doa kita tu setiap kali waktu solat. Kan, macam mana kita doakan yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak kita, zuriat keturunan kita, jangan kita lupa mak ayah kita yang dah tak ada. Lagi kalau macam kita ni kan, Aizah kan, ayah dah tak ada, tapi kita masih membawa nama ayah kita tu ke mana-mana. Siti Aizah Suratman tu ayah kita, walaupun dah tak ada, arwah dah tak ada, tapi nama dia tu kita akan bawa sampai bila-bila selagi ada hayat kita ni. Kan, macam Nur Azimah, Muhammad Supari ni dah tak ada, tapi nama tu masih lagi kita bawa. Dan kiriman pahala yang kita bawa ni, kiriman pahala yang kita hantar ni, dia akan dibawa oleh malaikat dan akan bagi kepada mak ayah kita dekat sana dalam bentuk satu cahaya, dan nanti mak ayah kita akan tanya kepada malaikat, cahaya apakah ini? Malaikat akan kata, inilah kiriman pahala dari anak-anakmu. Kiriman daripada pahala sedekah, kiriman daripada sedekah duit, sedekah bacaan Al-Quran. Kan, contoh kita baca Al-Quran kan, lepas kita baca Al-Quran, kita peluk kan, Al-Quran ni kan kita nak jadikan teman kita kan kat dunia, supaya nanti dekat akhirat kita akan dapat syafaat daripada Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, kita peluk Al-Quran ni, kita berdoa supaya nanti kita akan dapat syafaat. Kemudian kita niat dalam hati, ya Allah, aku sedekahkan pahala setiap satu huruf Al-Quran yang aku baca ni kepada arwah ayahku. Jadi maksudnya ketika kita sedekahkan pahala ayat yang kita baca ni, setiap satu huruf tu kan, satu huruf tu pahalanya 10 kali ganda kan. Jadi pahala tu malaikat sedang bawa hantar kepada mak ayah kita dekat sana dalam bentuk satu cahaya. Bayangkan masa kita baca, masa kita peluk Quran tu, kita bayangkan mak ayah kita tu, alah sedih pula dah. Mak ayah kita tu sedang tersenyum menerima kiriman pahala daripada anak-anak. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Kan, setiap hari bayangkan kalau kita boleh baca satu juzuk, dan mak ayah kita sedang dapat menerima pahala setiap satu juzuk yang kita baca tu. Kalau ada yang seorang nenek tu yang satu hari boleh baca 3 juzuk, 3 hari boleh khatam 3 hari je boleh khatam dah. Bayangkan macam mana seorang nenek umur 73 tahun boleh membaca Al-Quran, boleh khatam dalam masa 3 hari. Kan, kalau pahalanya tu, setiap pahala yang kita sedekahkan, setiap pahala yang kita iringkan tu kepada mak ayah kita, dia tak akan mengurangkan sedikit pun pahala kita. Itulah hebatnya matematik Allah ni kan. Setiap kali kita sedekah, contoh sedekah subuh yang biasa kita dah amalkan ni kan, sedekah subuh ni kita buat, lepas tu setiap kali pagi tu kita sedekah subuh ni, kita niatkan kepada mak ayah kita. Maksudnya kita celik mata je, kita dah kirimkan pahala daripada mak ayah kita. Kita dah tarik rahmat Allah. Sebabnya Allah pun dah perintahkan berbuat baik kepada mak ayah kita. Tak semestinya semasa mereka masih hidup. Kan, mereka dah tak ada pun, inilah antara cara untuk kita menjadi anak yang baik. Kita menurut perintah Allah untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan anak yang soleha. Kan nanti kita dah meninggal dunia, antara bekalan yang kita bawa tu adalah amal jariah kita, amal jariah yang berpanjangan. Apa lagi? Antaranya ialah doa anak yang soleh. Jadinya kalau kita nanti nak mendapatkan doa daripada anak yang soleh, jadi sementara kita dekat dunia ni, kita dulu kena jadi anak yang soleh. Kan kita akan dapat apa yang kita beri. Kalau macam lagi-lagi dengan mak ayah ni, memang karamahnya tu, memang apa orang kata, Allah akan bagi cash. Dua dosa yang Allah akan bayar cash dekat dunia ni adalah dosa mensyirikkan Allah dan dosa dahaka kepada mak ayah. Jadi kalau dahaka kepada mak ayah tu dekat dunia lagi ni Allah dah bagi cash. Lagi kalau kita berbakti kepada mak ayah kita tu, masya-Allah, subhanallah, rezeki yang melimpah ruah. Kan, tak semestinya kerja gaji tinggi, gaji besar, tapi walaupun dia miskin, walaupun dia tak berduit, tapi dia berbakti kepada mak ayah dia, Allah bagi rezeki tu memang
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun tak kaya tapi hidupnya tenang, walaupun tak kaya tapi tubuh badannya sihat, walaupun tak kaya tapi masih boleh beramal ibadah dengan tenang. Itulah ketenangan dan kesihatan yang baik tu adalah satu nikmat yang paling kita kena syukuri. Jadi tak semestinya duit banyak je yang boleh kita rasa tenang. Hidup tenang tu bila kita rasa sihat, bila kita dapat sujud dengan Allah. Sujud kan, dapat sujud, dapat beribadah kan, dapat melihat orang-orang yang kita sayang setiap hari tu pun dah satu nikmat yang paling besar. Jadinya jangan lupa iringkan setiap hari kita ni dengan sedekah, kerana kita tak tahu takdir kita kan. Kita tak tahu, tak ada siapa pun yang boleh tahu takdir kita dekat dunia ni macam mana. Tapi bila kita iringkan langkah kita tu setiap hari dengan sedekah, maknanya sedekah itu nanti akan mendatangkan takdir yang baik-baik, insya-Allah. Sebab sedekah pun Allah dah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi sekiranya kita buat apa yang Allah perintahkan, pasti akan ada ganjaran pahala yang Allah dah sediakan. Allah tak akan suruh buat benda tu takkan benda tu sia-sia kan. Mesti Allah akan ada sediakan ganjaran dia. Okey, jadi dengan sedekah bacaan Al-Quran, dengan sedekah amalan-amalan kita yang kita buat, kita niatkan sedekah kepada mak ayah kita. Jangan risau, dia tidak akan mengurangkan pahala yang kita dapat, tapi malah Allah bagi ganjaran yang lagi banyak sebab kita niatkan sedekah tu kepada mak ayah kita. Bayangkan kita nanti kalau kita dekat alam sana pun kita dah tak mampu nak bersedekah, kita dah tak mampu nak solat, kita dah tak mampu nak baca Al-Quran, tapi mungkin dengan kiriman sedekah, pahala sedekah, dengan kiriman bacaan Al-Quran daripada anak-anak kita tu, kita boleh hidup tenang dekat sana. Kita boleh berehat dengan tenang, dengan tersenyum. Bila setiap kali 5 waktu tu, malaikat akan datang membawa cahaya kiriman daripada anak-anak kita. Malaikat akan datang membawa cahaya pahala sedekah yang berpanjangan, pahala sedekah daripada kalau kita sedekah kepada orang miskin, dan kan kita lepas tu orang miskin tersebut doakan kepada kita, doakan kepada pahala tu kepada mak ayah kita tengah tersenyum, tengah gembira, tengah berada umpama di taman-taman syurga. Masya-Allah, subhanallah. Dia dua, dia berada di taman syurga ataupun berada di lubang neraka. Tu yang kita tak nak. Jadi kena iringkan doa untuk mak ayah kita sementara kita ni masih hidup. Kita tak tahu umur kita tak kat mana kan. Jadinya dengan iringan doa kita tu menjadikan kehidupan mak ayah kita tu yang dah meninggal dunia tu tenang setenang-tenangnya menunggu hari kiamat. Masya-Allah, suami dah telefon dah. Tadi minta tolong post barang. Okey. Itu sajalah perkongsian pada hari ini. Yang dah meninggal dunia, kita doakan supaya diselamatkan, diangkat daripada siksaan kubur dan diberikan nikmat-nikmat kubur. Yang masih hidup ni, kita doakan mak ayah kita diberi tubuh badan yang sihat, supaya tubuh badan yang sihat tu supaya mereka dapat beramal ibadah di hujung-hujung usia mereka kan. Hujung-hujung usia mereka ni, kalau kita tak mampu nak memberi kesenangan, sekurang-kurangnya tidak menyusahkan lagi mak ayah kita kan. Hujung usia mereka ni, mereka hanya ingin ketenangan untuk beramal ibadah, ketenangan dan kesihatan yang baik. So jangan tinggalkan satu hari pun dalam seharian kita ni yang berlalu tanpa doa kepada mak ayah kita, sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadilah anak-anak yang baik, kerana anak yang baik tu akan mendatangkan redha kepada Allah. Sebab redha Allah itu bergantung kepada redha mak ayah kita. Kalau kita ni selalu menyusahkan, kalau kita ni selalu mengecilkan hati, kalau kita ni selalu buat mak ayah kita runsing, kita takut tak ada keredaan Allah dalam perjalanan hidup kita. Itulah rezeki selalu bocor, kehidupan selalu susah. Apa lagi, banyak rintangan-rintangan yang akan kita lalui sepanjang hidup hanya kerana kita tidak menyantuni mak ayah kita dengan lebih baik. Jadinya, jadi anak yang baik. Mudah-mudahan kita pun nanti di alam sana, anak-anak kita akan kirimkan pahala-pahala sedekah, kirimkan pahala-pahala doa, kirimkan pahala bacaan ayat Al-Quran ni untuk kita semua. Masa tu nanti kita tak mampu dah nak buat apa-apa kan. Andai kata ada anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan ini, mudah-mudahan jadi asbab untuk itulah kita berada tenang di alam sana, dan itulah jadi penyebab untuk kita masuk dalam syurga Allah nanti. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang menonton. Jadi boleh panjang-panjangkan live ni, kita bantulah lebih ramai lagi mungkin yang sedang diuji dengan musim PKP ni. Kalau kata tak ada duit, takkanlah sampai kita tak boleh baca Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita nak sedekahkan pahala bacaan kita tu kepada mak ayah kita. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, dengan amalan kita yang baik-baik ni, Allah lapangkan segala masalah yang kita hadapi selama hari ni. Okey, sebab kita nak mohon redha Allah, bukan semata-mata untuk kesenangan dunia, tapi dengan redha Allah. Sebab walaupun banyak amalan, banyak sedekah kita, tapi kalau
Allah tak redha tak jadi. Sebab kita masuk syurga nanti dengan redha Allah, bukan kerana amalan kita. Amalan tu mesti diniatkan kerana nak mohon redha Allah dulu. Okey. So jadi anak yang baik, anak yang sentiasa menyantuni mak ayah kita. Mana yang masih hidup tu, kalau kata sedekah subuh ni untuk mak ayah kita yang mak ayah yang dah tak ada. Untuk yang masih hidup, setiap pagi transferlah duit, RM10 ke RM5 ke. Okey, kalau kata nak transfer terus ke madrasah-madrasah, niatkan pahala tu kepada mak ayah yang masih hidup ataupun yang dah tak ada. Okey, semoga kita menjadi anak yang soleh, dan semoga mak ayah kita adalah mak ayah yang paling bahagia memiliki anak seindah kita ni. Nak kata baik tu tidaklah kan, tapi kita sentiasa berusaha untuk menjadi anak yang baik, sebab menjadi anak yang baik itulah adalah jalan untuk mencari redha Allah. Okey, itu saja. Terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.